亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们已经进入了2月份的第一个礼拜三，我们感谢神的恩典，感谢神的保守与看顾。让我们用一首诗歌来开始今天的聚会。慈爱天父，我心真感激你。Selamat pagi saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan sudah memasuki Rabu yang pertama di bulan Februari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaannya selama 1 bulan yang sudah lalu. Mari kita angkat puji-pujian, satu puji-pujian. Bapa di surga, hatiku bersyukur. Kita bersama-sama akan berdoa ya. 我们同心合意祷告。 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena di tengah segala pergumulan kami boleh senantiasa diingatkan bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Allah yang hidup. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，在我们生活的细节当中有很多的征战，但是你始终与我们同在。 Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. 从来不离开我们的神。 Allah bahkan yang tidak pernah tinggal duduk diam atas setiap hidup kami. 在我们困难的时候，你并不会坐视旁观。 Biarlah Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu berdua 求主帮助你2位仆人， untuk menjadi saluran berkat. 成为流通的管子。 Tuhan ditinggikan dan disenangkan. 神被高举， Dan kami semua beroleh berkat yang dari Engkau. 我们蒙福。 Terima kasih Tuhan. 谢谢天父。 Kami serahkan untuk perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. 我们把讲道的时间交托在你手中。 Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam 我 doa. 们祷告奉耶稣基督得胜的名字，阿门。 Amin. Ya, shalom ibu-ibu sekali Baik, lagi. Iya, sungguh berterima kasih untuk Musoneti dan para BP Majelis yang boleh berkenan untuk mempercayakan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Senang 谢谢 sekali 我们团契的 berjumpa 这位 dengan 们 ibu-ibu. 给我机会， Iya, senang sekali berjumpa dengan ibu-ibu di 很 tempat 高 ini. 兴能够跟大家见面。 Iya, kita akan merenungkan satu tema yang saya berikan judul adalah dekat Tuhan, bebas masalah. 我今天的题目就是说，我们亲近神是不是就没有问题了呢？ Nah, ibu-ibu, siapa sih yang nggak mau dekat dengan orang yang terkenal? 有哪一个人不愿意亲近出名的人呢？ Saya masih ingat ya dulu waktu zamannya Pak Ahok itu masih jadi gubernur. 我记得当中湾学做这个盐城市长的时候，
Waktu itu belum masuk penjara ya. 那时候他还没有下在监牢里边。 Oh, saya ingat itu ibu-ibu semua banyak tuh dari gereja-gereja yang sampai beli kemeja kotak-kotak ya kan ya, pakai sial kotak-kotak juga gitu. 因为他常常穿那个红色的格子的衣服，所以有很多基督徒的姊妹们也买了那种的衣服。 Dan kalau sampai ini foto bisa berdua sama Ahok, wah disebarin gitu ya ke ibu-ibu yang 如 lain. 果他们有机会跟中湾学弟兄能够一起拍照的话，一定是他把这些东西视频呢都传扬出去。 Nah, ibu-ibu saya juga teringat waktu saya kecil itu saya itu kagum ya dengan para pemerintah gitu ya, gubernur saya khususnya. 记得还小的时候，我也非常怎么呢，很羡慕、很敬佩这个政府的官员。 Dan bersyukur puji Tuhan kalau saya itu punya karunia dikasih Tuhan itu melukis ya. 谢谢上帝给我有画画的恩赐。 Jadi saya sejak SD itu suka ikut kejuaraan-kejuaraan melukis gitu. 我小学的时候常常参加画图画的比赛。 Diutus dari sekolah, mewakili sekolah sampai akhirnya pertandingan. Waktu itu saya masih tinggal di Mojokerto, kota kecil di 我还 Jawa 在 Timur. 孟加拉多那个时候，所以呢，我常常代表学校到处去参加比赛。 Dan setelah menang dia dari sekolah terus diutus ke pertandingan antara kabupaten, kecamatan, apa pokoknya bla bla sampai ke provinsi. 所以呢，从学校一直到这个县，一直到省政府参加这个比赛。 Saya masih ingat banget yang saya kepengin itu bukanlah lebih ke hadiahnya, ibu-ibu. 我所科目的不是得到奖品。 Tapi saya itu sangat excited, itu sangat apa ya, bersemangat itu karena apa? Kepengin ketemu Bapak Gubernur gitu ya. 我所科目的不是奖品，乃是能够看见省长。 Dan dulu zamannya saya masih SD itu belum ada HP, ibu-ibu 我 ya. 小时候还没有手机，智能手机。 Saya masih ingat caranya gimana supaya jadi kenang-kenangan dengan Bapak Gubernur ini. 那我就想怎么样能够跟这个省长拍照留念呢？ Saya beli buku khusus notes itu ya, yang bagus. Saya minta apa kira-kira ibu-ibu? 我特别买这个很漂亮的书本， Tanda tangan, bener 那 ya. 就求那个省长给我签字， Karena nggak ada foto waktu 因 itu 为没有 Mas 拍 Ian 照 ya. ，那个时候还没有拍 Tanda 照。 tangan, dan saya waktu pulang menang tapi nggak juara 1 gitu ya, juara harapan 1 lah kalau. 那有的时候呢，我得胜，但是不是第一名，但是有奖品了。 Tapi yang membuat saya itu sangat bersuka cita itu adalah apa? Karena ketemu dengan Bapak Gubernur ini. 我特别高兴、兴奋的就是能够见到省长。 Nah, itulah salah satu gambaran buat kita. Siapa sih yang nggak mau deket dengan seseorang yang punya kuasa? 所以呢，我就是说，有哪一个人不喜欢跟有权势的人在一起？ Kita berharap kalau kita dekat dengan orang yang berkuasa, kita itu gampang mendapatkan pertolongan. 我们如果跟有权柄的人在一起，很容易得到他的帮助。 Kalau orang bilang dekengan gitu ya. Terus kalau orang bilang itu kita rekomendasi, kalau kita bekerja atau melayani kita butuh rekomendasi 如 gitu 果我们 ya. 要找工作，我们需要有人来推荐我们。 Nah, kadang memang kalau dekatan kita dengan orang itu kadang disalahgunakan gitu ya. Makanya disalahgunakan. 有的时候呢，人家会错误的运用这种的关系。 Makanya tidak jarang istilah muncul apa? Zaman dulu itu KKN. 所以从前有说KKN 就是裙带风、裙带作用， Korupsi, kolusi, nepotisme. 有裙带作用，有贪污，有裙带关系。 Kita dekat dengan Tuhan, dengan orang yang kita anggap berkuasa itu kita manfaatkan. 我们人啊，常常利用那些有权柄的人。 Nah, kadang kita juga muncul istilah pansos. Tahu ibu-ibu pansos? Pansos, panjat sosial. Apa itu tahu, ibu-ibu? 那我们就是高攀哈，高攀有权柄的人。 Itu kayak orang itu kalau bikin konten kepinginnya ngambil siapa gitu ya, jadi kayak pembicaranya gitu supaya konten kita jadi rame ini.
我们就高攀，就是借着这些有权势的人，让我们的作品啊，能够借着他们能够被传开，让人家认识我们。Supaya kita ikutan terkenal gitu maksudnya ya. 就是我们高攀那些有权势的人，自己因此也得到名声。Nah, tapi pertanyaannya ibu-ibu, ketika kita dekat dengan seorang yang kita anggap berkuasa, yang bisa menolong kita, 当我们接近那些我们认为是有权柄的人，我们接近他们的时候， yakinkah 100% kalau dia akan menolong kita? 你真正的100%相信你有困难的时候，他一定会帮助你吗？ Kalaupun bersedia, puji Tuhan banget ya, bersyukur 如 banget 果他 kita. 愿意帮助，哈利路亚，感谢神。 Tapi apakah 100% dapat kita andalkan? 可是我们是不是100%能够依靠他们呢？ Tentu tidak, bukan? 不一定。 Nah, demikian juga kita kadang berharap ketika kita dekat dengan Tuhan, 同样的，当我们接近神的时候，我们也盼望。 ketika ibu-ibu rajin ke PW, rajin doa di rumah, 我们殷勤祷告，殷勤参加团契。 kita berharap bahwa doa yang kita panjatkan itu akan menolong kita untuk segera terkabulkan gitu 我们 ya. 希望什么呢？常常参加祷告，常常参加团契。我们希望什么呢？希望我们的祷告能够蒙应允。 Kita kadang hitung-hitungan dengan Tuhan, kita berpikir, Tuhan saya kan udah rajin. 我们常常对神说：“神啊，我已经很勤劳， Saya ini udah deket sama Tuhan loh, saya punya waktu saat teduh 10 jam sehari gitu 神 ya. 啊，我常常接近你，用很多时间来亲近你。 Kalau doa kita tidak terjawabkan, kita akan bilang apa? 如果我们的祷告没有蒙应允，我们怎么说呢？ Loh, kok bisa? 为什么呀？ Saya 为什么？ kurang apa Tuhan? 我到底缺少了什么呢？ Nah, ibu-ibu, hari ini saya rindu membagikan firman yang sangat memberkati saya khususnya ya. 今天我跟大家分享的经文是已经怎么样呢？我已经从中蒙福了。 Memang Tuhan bilang apa? Tuhan tak berjanji langit itu selalu. 是的，神从来没有说天是长蓝。 Tapi yang Tuhan janjikan adalah ketika kita mengalami kesulitan, air mata, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada 但是 kita. 神所答应我们，当我们有困难、有眼泪的时候，他与我们同在。 Amin, ibu-ibu. Amin. 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 Amin ya. Kita percaya ketika ibu-ibu masih mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kok semakin usia bertambah saya bukannya semakin sehat. Dan memang benar ya. Nah, tapi jangan berpikir bahwa oh, apa Tuhan meninggalkan saya? 当我们的身体逐渐衰老的时候，力量不够的时候，你千万不要想神还与我同在吗？不要这样想。 Ibu-ibu, kalau kita lihat kembali, tadi kita sudah membaca secara bertanggapan, jadi kita nggak akan membacanya lagi, tapi ibu-ibu boleh tetap membuka Alkitab ibu-ibu ya. Perhatikan di sini, kalimat ini adalah ada 2 kalimat yang diulang 2 kali sepanjang satu perikop, padahal perikopnya cuma 7 ayat. 在刚才我们所念经文7节里面有两次是讲同样的事。 Yaitu ada di ayat 1 dan ayat kelima. 第一节和第5节 Ada kalimat janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. 两次说你不要害怕，因为我救赎了你。 Di ayat kelima, ibu-ibu kalau perhatikan di sini juga dipakai kata yang sama. 第5节也同样的这样说， Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. 不要害怕，因我与你同在。 Ibu-ibu, bedanya adalah reasonnya, alasannya. 为什么呢？ Tapi 2 kata yang pertama itu janganlah takut itu diulang 2 kali. 第一次说不要害怕，重复了2次。 Yang pertama adalah alasannya karena Tuhan itu telah menebus kita. 不要害怕，为什么呢？因为主救赎了我们。 Dan yang kedua alasannya adalah karena Tuhan menyertai kita. 第2节说不要害怕，为什么呢？因为神说我与你同在。 Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya, satu persatu dari peran Tuhan bagi kita. 等下我们继续看。 Kadang kita berpikir gini loh, kalau kita dekat dengan Tuhan kok ada masalah?
我们常常这样想，我已经亲近神，为什么有很多的问题呢？ Kita lebih sering fokus pada masalah kita. 我们所着重的，我们所重看的就是我们自己的问题。 Yang kita inginkan adalah bukannya kita dekat dengan Tuhan sebenarnya. 其实我们所要的不是要亲近神， Tapi kalau jujur kita bisa mengakui kita dekat dengan Tuhan itu kayaknya ada apa-apanya, ada maunya. 我们亲近神并不是真正的要接近他，那是我们有所要的。 Seperti tadi kalau kita dekat dengan orang, kepengennya orang itu bisa nolong kita. 就好像刚才说的，我们靠近有势力的人，希望他能够帮助我们。 Nah terkadang itu kita terapkan secara tidak langsung ibu-ibu, tanpa kita sadari gitu ya. Kita menerapkan Tuhan itu kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan harusnya lebih menolong saya dong. Hidup saya jangan susah-susah banget lah Tuhan gitu. 所以呢，我们就用这个心态接近有权势的人，能够帮助我们亲近神，也是这样。亲近神是要他的帮助。 Kalau dengan sesama aja yang kasat mata nih kita lihat, saya dengan Museneti atau dengan ibu-ibu ya, bisa saya pegang, bisa saya ajak ngobrol, langsung ada komunikasi, kita bisa salah paham. 那么，如果我们跟我们差不多同样的平等的，有的时候呢，我们会有一种错觉。 Apalagi dengan Tuhan yang tidak secara kasat mata kita lihat, mudah sekali untuk kita itu bisa marah, kecewa, atau salah paham dengan Tuhan. 跟人我们会有错觉，跟神当然是这样，有的时候甚至我们会跟神生气。 Untuk itu penting sekali ibu-ibu kita mengenal siapakah Tuhan. 为此，我们非常重要，我们必须知道神是谁。 Nah, sebelum kita mengenal siapakah Tuhan, ayat demi ayat dalam 7 ayat ini ibu-ibu, itu sangat menunjukkan peran aktif Tuhan dalam hidup kita. 在7节的圣经，我们刚才所念的，我们就会看见神是那么样的主动、很活跃的，怎么样与我们同在。 Kalau dari judulnya aja nih ya, udah jelas Allah adalah penebus. 这个有一个小小的题目，就是神应许拯救他的子民。 Dan di situ kalimat demi kalimat ayat 1 misalnya ya, dikatakan Tuhan mencipta. 第1节说，神造成你，创造你。 Bukan hanya mencipta dengan asal-asalan, tapi membentuk. 不是随便的造，乃是怎么样的好好的创造你。 Ibu-ibu kalau perhatikan ya, ibu-ibu di sini ada yang punya keturunan kembar? 有没有人生双生的？ Anak atau cucu kembar? 孩子或者孙子双生的？ Ada ya? Kalau nggak ada, kita misalnya ada, Musa? 没有， Mail. yang di sini tidak. Nggak ada ya. Nah, kalau kita perhatikan aja, kita pernah ketemu ya anak kembar gitu ya. 双生子我们都见过哈。 Bisa aja wajahnya mirip. 他的脸可能都是差不多一样的。 Sehingga kita kadang bisa salah. 有的时候我们会弄错。 Tapi secara sifat karakter bisa beda nggak? 可是性格会 Beda banget. 有不同吗？会的。 Nah lihatlah bahwa Tuhan itu mencipta, bukan sekedar asal mencipta, tapi dikatakan dia membentuk. Membentuk itu artinya apa? Detil demi detil ibu-ibu. 所以神不但是创造我们，还塑造我们，就是每一个很详细的有所不同。 Sama seperti kalau kita membentuk sesuatu dari tanah liat, mudah nggak kira-kira? 比方说，我们制造一些东西从那个粘土里面，容易吗？ Demikian juga Tuhan membentuk kita itu dengan begitu uniknya kita, dengan begitu spesialnya kita. 上帝创造我们每一个人都是很特殊的、很特别的。 Nah, dengan demikian itu menunjukkan peran aktif Tuhan dalam hidup kita. 所以我们就看见神在我们的生命里面非常的活跃。 Dan kata mencipta dan membentuk itu kita jumpai di dalam ayat pertama dan ayat ke-7 indahnya itu ya, 2 kali. 第1节跟第7节说，上帝造成我们，他创造我们，造成我们。第7节也是如此说。 Dan yang selanjutnya peran Tuhan apa? Menebus itu ada di ayat pertama dan ayat ketiga. 神不但是创造，神也是救赎，在第1节跟第3节。 Menebus itu artinya apa ibu-ibu? 什么是救赎呢？ Kita yang berdosa, Tuhan pulihkan kita, Tuhan barui kita, Dia tebus dengan darahnya yang mahal. 犯罪的我们，他用他的宝血来救赎我们，来塑造我们。 Kalau tanpa penebusan Tuhan, kita semua ini akan binasa. 没有神的救赎，我们都是灭亡的。 Dan kita perhatikan bahwa Tuhan menebus dengan
bukan dengan asal-asalan, tapi dengan darahnya yang mahal. 上帝救赎我们不是随随便便，那是用他宝贵的宝血， Dengan nyawanya sendiri. 就是用他自己的生命。 Ibu-ibu, kalau istilah menebus itu berarti yang ditebus. Kira-kira itu sesuatu yang berharga enggak? 你想一想，被赎出来的，你觉得那个被赎出来的是不是宝贝呢？ Misalnya ya, saya kasih contoh ya. 嗯， Kita pernah 举例子， misalnya ya, kemalingan motor 比 misalnya. 方说我们的家里面的电单车被人偷 Amit-amit, 去， amit-amit jangan ya. Nah, kalau motor itu sesuatu yang punya memori, yang punya sejarah, arti yang besar dalam hidup kita. 那个电单车呢，在我们的生命里面呢，有很重要的意义。 Kita akan biarkan nggak kalau ada orang bilang, motormu itu ternyata ada loh di tukang jual motor-motor bekas di situ. 假如有人告诉我们，哎，你的电单车在那个卖旧货的摊里面有你的东西。 Kalau motor kita itu sudah butut, sudah jelek, sudah hampir istilahnya kembang kembis gitu, kita mau nggak ganti? 如果我们 Beli 的 lagi. 电单车已经老旧了，你觉得你还要赎它吗？ Kita akan berpikir apa? 我们怎么说呢？怎么想 Lah 呢？ ngapain? Biarin aja, saya mendingan beli yang baru lah. 算了，那个已经很旧了、很老的，我可以买新的。 Tapi tidak demikian loh di hadapan kita, di hadapan Tuhan. 但是我们在神的面前并不是如此。 Kata menebus itu diulang beberapa kali. Jadi Bahkan di jauh-su. judulnya pun juga penebus. 这个救赎常常被重复， Artinya menunjukkan betapa kita ini berharga di hadapan Tuhan. 能够被赎出来的，在神的眼中一定是宝贵的，才有救赎。 Dan kita ingat bahwa penulisan Yesaya 43 ini adalah saat itu orang-orang sedang dalam pembuangan ya. 以赛亚写43章的时候，他们是被掳去的时候， Tapi Tuhan mengingatkan, betapapun kondisimu, betapapun kamu itu seringkali mendukakan aku, betapapun bebalnya kamu, tapi Tuhan ingatkan, aku menebus engkau. 上帝对他的选民说：“你虽然是很顽梗的，可是我还是要救赎你。” Dan selanjutnya kalau kita lihat peran Tuhan secara aktif adalah dia di ayat 1 itu juga ya, masih di ayat 1, memanggil kita sesuai nama kita. 我们继续看神在我们生命中的角色，在第1节，我曾提你的名召你。 Nama itu bukan sekedar nama artinya ibu-ibu. 这个名不是随便的。 Bagi orang-orang khususnya perjanjian lama, mungkin sampai sekarang kita ya, kalau kasih nama ke anak kita, ke cucu kita, kita tentu akan pilih yang terbaik bukan? 想想你给你的儿孙取名字的时候，一定是很详细的去想一想。 Yang punya arti yang spesial, arti yang kita menjadi harapan kita di masa depan kalau cucu kita akan menjadi seperti apa. 一定是把非常有意义的名字给了我们的儿孙。 Nah jadi artinya nama itu bukan nama yang tanpa arti 这 gitu. 名字是有意义的， Tapi nama itu adalah sesuatu yang menunjukkan kespesialan kita, kedekatan kita. 这个名字呢就代表那个人的特别。 Bayangin ya, kita aja kadang berangsurnya usia kita bertambah ya ibu-ibu 我 ya. 们的年纪都越来越大了哈。 Kita kadang bisa lupa nggak nama orang-orang sekitar kita. 有的时候我们做一个人的名字会忘记吗？会的。 Termasuk yang di PW ini sesama kita bisa kadang lupa nggak? 有的时候我们忘记某人的名字， Apalagi kalau kita lagi gugup, lagi panik, lagi banyak pikiran. Siapa nama lu gitu ya? 尤其是我们在很多问题的时候，很多思想，突然间被问这个什么名字，我们可能想不起来。 Nah, berarti kan Tuhan itu punya umat itu berapa banyaknya ibu? 你想一想，神的选民有多么多。 Tapi lihat, ayat ini menunjukkan bahwa dia memanggil kita itu sesuai dengan nama kita. 但是你看这里说呢，上帝提你的名召你，你是属我的，很特别的， Luar biasa nggak ibu-ibu? 那是非常特殊的。 Betapa kita ini spesial di hadapan Tuhan. 我们在神的眼中是那么样的宝贵， Tuhan nggak pernah lupa nama kita. 上帝从来没有忘记我们的名字。 Nah selanjutnya peran Tuhan secara aktif di sini 我们 adalah 再看神在我们生命中的角色， Dia bukan hanya memanggil kita sesuai dengan nama, tapi dia juga mengakui kita ini adalah miliknya. 他不但是提我们的名召我们，他也是承认我们是属于他的， Kepunyaannya. 我们是属于神的。 Ibu-ibu waktu saya itu pernah ya
tahun-tahun pertama saya di Jakarta itu, 当我第一年来到雅加达的时候， saya waktu itu dari pelayanan di Bandung terus 我 ke 在 Jakarta. 从万隆侍奉，然后就来这里。 Saya itu lewat satu jalan ibu-ibu, saya nggak akan sebutkan namanya ya. 我经过一条街，我不说那个街 Di 名。 situ ya ibu-ibu, saya itu naik bus ya, naik busway gitu. Di situ ada kayak pelang gede di pinggir jalan gitu ya. 我经过那个坐公车的时候，在路边看见一个很大的牌子， Terus ada nama, ada tulisan pemutusan hubungan. 在那边有写那个牌子写上什么呢？就是断绝关系。 Yang lebih mengagetkan saya bukanlah sekedar tulisan pemutusan hubungan itu, tapi kalimat berikutnya. 断绝关系，然后下面的句子是什么呢？ Antara ibu dan anak. 就是母子断绝关系。 Saya tuh ngelihat sampai bisnya lewat, saya tetap pelototin ya, sampai gini saya. 所以那个车子虽然过了，我还是回头去看那个牌子的这个字句。 Tapi ibu-ibu, saya itu teringat ketika saya mempersiapkan ini. 当我预备这个信息的时候， Betapa kita itu sangat dikasih Tuhan loh. Betapa kita ini sangat berharga. Sehingga meskipun orang Israel, bangsa Israel waktu itu begitu mendukakan Tuhan, begitu bebannya mereka, tapi Tuhan masih mengakui bahwa mereka itu adalah miliknya. 当我预备这个信息的时候，我就发现我们在神的眼中是多么样的宝贝。你看，好像以色列人，他们虽然得罪神，但是神还承认他们是属神的。 Orang tua kadang bisa kesal bukan sama anak-anak, benar nggak 我们有 ibu-ibu 的 ya? 时候会受孩子们的气。 Kadang kalau bercandaan itu apa? Aduh, kalau kamu bisa saya kecilin lagi gitu ya. Masukin perut lagi gitu ya. 孩子调皮的时候，我们想，倒不如你倒回小孩子的样式。 Tapi Tuhan, ibu-ibu, di tengah begitu dia mungkin ya pasti sedih lah hati Tuhan ya. Kalau ngelihat kita mendukakan Tuhan, Tuhan pasti sedih ibu-ibu. 当 Tapi 神 kita 看见 lihat, 我们不照他的旨意的时候，他一定很难过。 Tuhan gak berpaling loh dari kita. 但是神没有抛弃我们。 Ketika dia mendapati mungkin kita ini kadang males-malesan doa, kadang masih kurang percaya sama Tuhan, Tuhan gak pernah berpaling pada kita. 当神看见我们失去信心、很少祷告的时候，他还是没有抛弃我们。 Dia gak akan terus ketika kita berdoa minta-minta terus Tuhan akan bilang, siapa kamu? 我们纵然是不听话有的时候，但是当我们祷告的时候，上帝会说：“哎，你是谁呀、 Tapi Tuhan tetap mengakui kita sebagai miliknya. 神承认我们是属他的。 Dan kemudian kita lihat di ayat kedua dan ayat kelima itu juga adalah peran serta Tuhan. 第二节、第 Bahwa 五节，我们也看见神的角色， Tuhan itu menyertai kita. 神与我们同在， Artinya apa ibu-ibu? 什么意思？ Di sini kalau kita perhatikan di ayat kedua itu ya, 第二节， kita baca sama-sama yuk ayat kedua ini ya ibu-ibu ya. Silakan Musaneti boleh membacakan. 来，一起来！你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你的身上。 Artinya apa sih ibu-ibu? 什么意思呢？ Air, sungai, 水、 api 江河、火焰 ada ibu-ibu dalam hidup kita. 都是在我们的生命里面。 Tuhan gak bilang loh, kalau kamu menyeberang, air itu akan aku buat gak ada kering. Supaya kamu bisa menyeberang dengan tenang. 上帝没有说你过河的时候，我叫河水干了。上帝没有这么说。 Enggak, tapi Tuhan bilang apa? Kalaupun engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. 但是神说，你纵然经过水，我与你同在。 Atau melalui sungai-sungai, sungai-sungai itu tetap ada ibu-ibu. 江河在我们的生命里面是有的。 Tapi dikatakan engkau tidak akan dihanyutkan. 但是呢，你趟过江河，水必不漫过你。 Bahkan ketika engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. 虽然你从火中经过，必不被烧， Dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. 火焰也不着在你的身上。 Pertanyaannya, api itu apa ibu-ibu? 火焰是什么呢？ Kita ingat bahwa Tuhan itu juga dibilang adalah api yang menghanguskan. 神也是烈火。 Kalau kita lihat dalam Ulangan 4 ayat 24 ya. 申命记第24章第4节， Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu.
因为神是烈火，是忌邪的。 Ulangan 9 ayat ketiga, itu cukup panjang. 下面说， Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. 神已经应许，当你经过火的时候，必不被烧。 Dan di dalam Ibrani 12 ayat 29, 希伯来书第12章29节， sebab Allah kita adalah api yang 我 menghanguskan. 们的神是烈火。 Kita lihat bahwa kalimat ini dipakai adalah pada saat itu menggambarkan hukuman murka Tuhan atas orang-orang yang menyembah berhala. 烈火在那个情形之下，就是使神发怒的人。 Tuhan akan muncul seperti api yang menghanguskan, yang membinasakan mereka. 在犯罪的人的面前，神的出现好像火一样，要烧灭他们。 Tapi kita lihat loh ibu-ibu, di dalam Yesaya 43 ayat kedua ini. 可是，在以赛亚43章第2节说， Meskipun engkau berjalan melalui api, api itu tidak akan menghanguskan. 你虽然从火中经过，必不被 Engkau 烧， tidak akan binasa oleh api itu. 你不会被火消灭， Luar biasa ya. 那是很了不起的。 Itu karena apa ibu-ibu? Bukan karena Tuhan itu nggak konsisten. 那上帝的方法是不是有的时候这样，有时候那 Tapi 样 itu 呢？ memberikan gambaran bagi kita bahwa di dalam setiap hukuman Tuhan, di dalam setiap kemarahan Tuhan atas dosa-dosa kita itu, Tuhan itu masih tetap menyertai kita. 纵然神用烈火刑罚我们，但是他还是与我们同在。 Sama seperti kepada bangsa Israel yang begitu bebannya, sekalipun engkau berjalan melalui air, sungai, api, semua tidak akan membinasakan engkau. 好像顽梗的以色列人，虽然是那样的顽梗，可是他们经过水火并不消灭。 Tapi air, sungai, api itu tetaplah ada. 水火仍然有的， Artinya menggambarkan kepada kita apa ibu-ibu? 什么意思？ Bahwa masalah, kesulitan, tantangan, air mata itu masih memang ada dan harus kita hadapi di dunia ini. 水火就是我们生命中的挑战是有的。 Jadi ayat ini membukakan kepada kita, jangan kita berpikir bahwa kalau dekat dengan Tuhan, kita bebas dari 所以 masalah. 千万不要想，如果我们亲近神，我们就没有这些水火，就没有这些的挑战困难。 Dekat dengan Tuhan berarti kita ini bebas dari segala sakit penyakit. 我 No. 们亲近神，我们就不会有病痛？不是的。 Apakah berarti ketika kita dekat dengan Tuhan, keluarga kita terus harmonis, nggak ada yang berantem, nggak ada salah paham di situ? No. 我们亲近神，是不是我们的家里就平安无事，没有什么吵闹的事呢？不是。 Tapi ingat, Kasa bahwa cita. dalam setiap permasalahan hidup kita, sekalipun sesulit apapun, 纵然我们 ingat, 生命里面有很大的困难， kita tidak akan pernah dihanguskan, 上帝没有把我们消灭， tidak akan pernah dibinasakan, 上帝没有毁灭我们， tidak akan pernah karena masalah kesulitan hidup itu membuat kita tertekan, akhirnya memilih jalan pintas, bundir atau apapun, atau menjadi orang yang stres, orang yang minta belas kasihan dari orang. Jangan ibu-ibu. 不会这些的困难不会把我们压垮了。 Tapi ingat, ada penyertaan Tuhan. 纵然在困难当中，重重的困难有神的同在， Penyertaan Tuhan itulah yang akan menolong kita, memampukan kita, memberikan kita kesanggupan menghadapi masalah apapun terberat dalam hidup kita. 神的同在就给我们力量，叫我们能够面对各种各样的患难。 Bayangin ibu-ibu, air berjalan melalui air, melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. 想一想 Melalui api, 你 engkau 经 tidak akan 过 dihanguskan. 水火，没有被消灭，没有被火的这个河水的这个冲走， Itu berarti menyatakan penyertaan Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan. 那就表示神的同在，神的全能， Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. 神在我们生命中保守我们。 Nah, seharusnya itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. 这应该让我们更加的接近神。 Jadi masalah kesulitan bukan membuat kita marah, kecewa, atau ngambek sama Tuhan. 所以，我们有生命中的困难，不应该向神生气。
Masalah bukannya membuat kita itu malah undur, males-malesan, semakin jauh dari Tuhan. 生命的困难不应该让我们因此就远离神。 Tapi masalah itu justru membuat kita apa? Menyadarkan betapa rapuhnya kita tanpa Tuhan. 生命中的困难叫我们悟到我们的生命是那么样的脆弱。 Kesulitan, tantangan tidak membuat kita marah sama Tuhan, tapi harus semakin dekat dengan Tuhan. 生命中的困难是一个挑战，不应该让我们远离神，反而让我们应该更加的亲近神。 Karena tanpa Tuhan, ibu-ibu, kolaps loh kita 因 semua. 为没有神，我们就会崩溃。 Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara selanjutnya ya, kita Yes, lihat yes. mengasihi. Tuhan itu juga mengasihi di ayat keempat itu. 在第4节告诉我们，神也爱我们。 Dan Tuhan juga apa dikatakan di situ adalah menjadikan, itu juga diulang di ayat ketujuhnya ya. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita lihat bahwa di ayat kedua dan ayat ketiga itu juga menjelaskan siapakah Tuhan itu bagi kita. 第2节、第3节给我们看见神对于我们是什么呢？ Di ayat kedua tadi saya udah bilang bahwa Tuhan itu secara tidak langsung mengatakan, aku ini loh Tuhan yang maha kuasa, yang tidak ada yang mustahil di hadapanku. 在第2节给我们看见神说：“我是全能的，在我没有不可能的事。” Bayangin ibu-ibu, di sini mau nggak kita ada sungai di depan banjir aja ya kapan itu ya? 我们就是单单面临上一次的金水水灾， Kira-kira ibu-ibu mau nggak sengaja jalan melintasi banjir itu? 你要不要特别经过那个什么金水的地方呢？ Tentu saja nggak mau, benar 我们 nggak 当然 sih? 不愿意。 Tapi lihat ibu-ibu, kita punya Tuhan itu yang kalaupun kita berjalan harus melalui air itu sekalipun. 可是当我们不得已要经过水的时候，神与我们同在。 Kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa. 上帝的全能是了不起的， Kalau tanpa Tuhan, 没有神， nggak mungkin loh kita bisa. 我们不可能趟过江河。 Dan diingatkan bahwa kita itu bukan punya Tuhan yang maha kuasa, tapi juga adalah Tuhan yang maha kudus. 我们的神不但是全能的，也是圣洁的。 Itu ada di ayat ketiga. 那是第3节。 Maha kudus artinya apa ibu-ibu? 什么叫做至圣呢？ Tidak mungkin Tuhan itu berbuat dosa sama kita. 上帝不可能犯罪。 Semungkin bandel-bandelnya kita di hadapan Tuhan, mungkin kita cukup dijewer sama Tuhan. Tidak akan mungkin dibunuh atau dipukulin sampai mati. 可能我们调皮，可能神就是给我们牛耳朵。 Kita dulu kan masih ingat ya peristiwa Ari Hanggara ya, yang sama ibunya dipukulin sampai mati itu loh ibu-ibu ya, ingat ya itu berapa puluh tahun yang lalu. 几十年，我们听见有一个孩子被他母亲打死。 Tapi ibu-ibu, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang seperti demikian. 我们的神不是那样。 Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus. Dia menyebutkan aku ini adalah Allahmu yang maha kudus. 上帝是至圣的。 Artinya jikalau kita mungkin mengalami sesuatu masalah yang tidak enak, kita mungkin bisa introspeksi, evaluasi diri. Oh mungkin ini sebagian dari karena kesalahan saya. 我们经过不如意的事，我们会回想反省，可能这是因为我的错误，我犯罪。 Tapi jangan pernah berpikir bahwa oh ini adalah ajaran Tuhan buat saya sehingga saya mungkin Tuhan udah nggak sayang saya, Tuhan benci saya, ya udahlah saya jauh-jauh dari Tuhan. 千万不要想上帝现在不爱我了，我就远离神。你千万不要这样想。 Ingat dan percayalah ibu-ibu bahwa kita punya Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang maha kuasa, tapi juga adalah maha kudus. 神不但是全能的，他也是至圣的、 Maha kasih. 至爱的。 Bayangin kalau kita cuma punya Tuhan yang maha kuasa, kalau sekali yang kita salah berbuat dosa di hadapan Tuhan, habis lenyap kita. 如果我们没有全能的神，我们犯罪，我们就完蛋了。 Tapi lihat, selain di dalam maha kuasanya itu Tuhan juga adalah maha kudus, maha kasih, maha baik. Sehingga di dalam setiap ajaran itu pun sekalipun Tuhan tidak akan pernah membinasakan kita. 在至圣全能的神的面前，纵然我们软弱，可是我们不会消灭。 Dua hal ini harus seimbang ibu-ibu 那么 ya. 这两者呢是平衡的。 Jangan kita juga berpikir bahwa Tuhan itu adalah maha kasih. 不要想哦，上帝是有伟大的爱， Sehingga kalau kita salah, kita berbuat dosa, Tuhan gak akan hukum kita. 我们犯罪，上帝没有刑罚我们。 Enggak ibu-ibu, 不是 Tuhan 的， tetap tegur kita karena Tuhan itu maha kudus. 上帝还要责备我们，因为他是圣洁的。 Tapi ingat bahwa di dalam kekudusannya itu 记得，
Tuhan tetap mengasihi kita. 在他的圣洁里面，他还是爱我们。 Dan ayat ini, perikop ini juga sangat indah. Dia mengingatkan kita siapakah Tuhan, itu juga ada di ayat ketiga. 所以第3节也提醒我们神是谁， Di situ Tuhan menyebutkan bahwa aku ini loh Tuhan Allahmu, 因为我是耶和华你的神， Juru Selamatmu. 你的救赎主，救 Kata 主。 Tuhan di sini ditulisnya huruf besar semua, ibu-ibu. 这个神是伟大的， Kalau dibilang ini adalah Yahweh, dan pada saat itu Yahweh tidak boleh disebut dengan sembarangan. 耶和华这个名字是不可以随便乱说的。 Menunjukkan betapa Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi atas kehidupan 可 ini. 是在这里说到耶和华神是至高至大的， Pencipta alam semesta kita. 是创造我们的神， Dan dia adalah juga juru selamat kita. 他是我们的救赎主。 Bayangin ya ibu-ibu, juru selamat itu artinya apa? Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia juru. Artinya dia satu-satunya pribadi yang menjadi juru selamat itu 他 sendiri. 不单是我们的救赎主，他是唯一的拯救者。 Artinya apa juru itu ibu-ibu? Udah ahli, udah kompeten sekali dalam hal itu. 这个救赎者他是已经很老练的， Seperti istilahnya kalau tukang kunci ada juru kunci gitu ya. 好像这个修理钥匙的人哈， Dengan kata juru itu menunjukkan bahwa dia punya kespesialan dibandingin tukang-tukang yang lainnya 这 gitu. 个如入就是将人啊，是很在那一方面是很厉害的。 Nah, bagian yang terakhir ibu-ibu. 最后我们看， Terakhir. Kita akan melihat bahwa ketika kita sudah mengenal siapakah Tuhan 当我们 ya, 认识神之后， dari ketujuh ayat yang tadi saya sudah paparkan 在 gitu. 7节的经文里面， Nah, ibu-ibu harusnya kita itu ngeh siapa kita di hadapan Tuhan. 思想了这7节的经文，我们应该醒悟我们是谁呢？ Tadi kami berdua udah sering ngomong ya, kita itu makhluk yang apa? Apa? Ada kata-kata di situ ya, unik, 我们是 spesial, 很特殊的，每一个人都很特别， berharga, ya kan? 有价值在神的面 Dikasihi 前， Tuhan, ya enggak? 神所爱的。 Nah, itu diyakinkan sekali lagi di perikop ini dengan ayat keempat itu, ibu-ibu. 第4节就强调这一点， Engkau ini berharga, engkau ini mulia. 你为至宝，你是荣耀的。 Dan di ayat ketujuh itu kita baca sama-sama 第 yuk 7 ayat 节，我 ketujuh 们 ini. 一起 ibu-ibu. 来念第7节，来，就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。 Di situ dikatakan apa, ibu-ibu? 这里说什么呢？ Untuk kemuliaanku. 为我的荣耀而造的。 Tujuan Tuhan menciptakan kita 上帝创造我们的目的， bukan istilahnya Tuhan lagi iseng, gak ada kerjaan. 不是因为上帝无 Tuhan 聊 ciptain 就 kita. 创造我们，不是的。 Enggak, ibu-ibu. Tapi ada goals yang Tuhan mau atas 上帝 hidup 创 kita. 造我们有他的用意， Yaitu untuk apa? 是什么呢？ Untuk mempermuliakan Tuhan. 上帝说：“是我为自己的荣耀创造的。” Bukan berarti Tuhan itu nggak mulia sehingga kita harus mempermuliakan. 不是 No. 说上帝不荣耀，所以接着我们要得荣耀，不是的。 Tapi kita ini hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. 我们不过是他的一个器皿，上帝要用我们来荣耀他。 Nah, ibu-ibu kita lihat di sini berarti Tuhan itu punya goal, tujuan hidup kita. 上帝创造我们，在我们的生命里面有他的目的。 Jadi Tuhan tidak mau kita hanya fokus pada masalah hidup kita, 上帝不要我， mengasihani diri kita, 上帝不要我们一直看自己的痛苦，不是这样的。 terus hidup hari demi hari cuman dibayangi dengan ketakutan-ketakutan kita. 上帝不要我们天天被惧怕笼罩着。 Nanti hari esok saya gimana? 那明天如何呢？ Apakah anak cucu saya masih bisa ngasih uang saku 我 buat 的 saya? 儿孙们还可以给我零用钱吗？ Ini aja udah semakin kurang, kadang bulan bisa telat gitu ya. 现在我给的钱都越来越少，物价也涨价。 Aduh, gimana nanti obat saya, pengobatan saya, terapi saya, biayanya 那 gimana? 难以后我的医药费如何呢？ Hidup kita diingatkan ibu-ibu, tidak hanya dipenuhi dengan masalah-masalah ketakutan demi ketakutan kita.
我们的生命不是被这些的痛苦所充满。 Tapi ingat loh, 记得 di ayat 7 tadi Tuhan 在 bilang 第 apa? 7节，神说什么呢？ Kuciptakan kau untuk kemuliaan. 我创造你是为我的荣耀。 Jadi Tuhan bukan bilang bahwa kalau kita punya masalah itu berarti stop untuk kita menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan, stop. 哦，不是说当我们有困难的时候，我们就不会被神使用，不是的。 Saya bukan berarti menyalahkan orang yang minta cuti karena lagi ada masalah ya ibu-ibu 我 ya. 不是说有一些人 Tidak 啊 ya. 请假，因为他有一些的问题，我没有怪他们哈。 Tentu Tuhan juga tahu batas kemampuan setiap kita 上帝 ya. 也知道我们每一个人的所能够承受的。 Tapi artinya gini loh ibu-ibu, jangan sampai kita itu hanya fokus pada masalah kita sehingga kita ini lupa bahwa kita hidup tetap harus mempermuliakan Tuhan. 我的意思就是说，不要一直专注在自己的痛苦，以至于我们忘记在我们的生命里面还有目的，还有任务。 Kita boleh takut nggak? 我们可以害怕吗？ Ya boleh. 当然人会怕。 Tapi artinya jangan sampai itu berlarut-larut. Seperti kata Tuhan tadi 2 kali diulang ya. Jangan takut. 会害怕，但是不要被害怕啃死。上帝说不要害怕。 Ya tentu bukan berarti kita ini anti ketakutan terus sok gaga gitu ya. Ngelihat petir, ngelihat banjir, ngelihat apa kita tebas saja langsung yang enggak seperti itu. 那当然，我们也不是好像很做作啊，我很勇敢，不是这样的。 Bukan berarti kita nggak perlu takut, berarti kita habiskan aja udah uang kita hari ini, besok mah Tuhan yang pelihara. Enggak 上 seperti 帝 itu. 既然说不要害怕，那我就随便浪费、花费我的钱。 Tapi artinya bahwa di dalam ketakutan kita itu jangan berlarut-larut dan tetap ingat bahwa ada loh tujuan hidup yang Tuhan mau pakai kita untuk mempermuliakan Tuhan. 纵然会惧怕，但是不要一直在惧怕中继续的过，不是这样的。 Mari kita lihat satu klip ya bersama-sama minta Joan Tovani ya. 我们来看这个短短的视频。 Ini apa? Beras, Ini apa? sumpit, Sekarang coba kamu angkat gelas plastik isi beras ini dengan sempit. nggak bisa Miss Mary. Oke, sekarang bagaimana dengan yang ini? Nah, ini bisa Miss Mary. Betul, yang ini bisa karena berasnya sudah dimasak. Dan kalau sudah matang dan berisi, makanya gelasnya bisa terangkat. Jadi artinya, begitu juga dengan kamu. Proses hidup yang kamu lalui itulah yang sesungguhnya membuat kamu lebih matang dan lebih berisi. Kematangan dan kedewasaan kamulah yang nantinya bisa mengangkat kamu ke atas. Oke? Ya, klip ini menggambarkan secara singkat bagi kita ibu-ibu. 这个视频说什么呢？ Jangan takut dengan masalah, dengan kesulitan, dengan tantangan hidup. 不要怕困难，不要怕生活中的挑战。 Justru masalah, tantangan, kesulitan itu membuat kita lebih sadar diri. 就是让这些事使我们醒悟到，我们认识自己。 Siapa kita di hadapan Tuhan? 在神的面前，我是谁呢？ Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. 没有神，我们根本不是什么。 Sehingga itu menyadarkan kita betapa kita itu harus dekat, harus bergantung, harus berpegang erat pada Tuhan. 让我们醒悟，我们应该接近神，靠近神，抓住神。 Jangan biarkan masalah itu justru membuat kita mundur, perlahan-lahan pegangan kita lepas dari Tuhan. 不要让困难把我们打退后， Semakin jauh dari Tuhan, habis loh ibu-ibu. 远离神，我们就完蛋。 Nah ibu-ibu, biarlah satu ayat ini boleh menutup renungan kita pada hari ini. 愿这一节经文能够结束我们今天的讲道。 Yesaya 41 ayat 10. 以赛亚书第41章第10节。 Saya akan bacakan ya. 41章第10节。 Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。 Ayat-ayat ini adalah sangat indah ibu-ibu ya. Ibu-ibu bisa hafalkan.
menjadi ayat emas ibu-ibu setiap kita. 但愿这个成为我们的金句。 Di sini juga menunjukkan penyertaan Tuhan ya. 我们也看见神的同 Peran 在， aktif Tuhan bagi kita. 上帝是很活跃的， Ada 在我们 kata 的生命里面 Ada kata menyertai, 有同在、 meneguhkan, 坚固、 menolong, 帮助、 memegang, 扶持， membawa kemenangan. 带来得胜。 Lihat deh ibu-ibu ya, bahwa dalam setiap kesulitan masalah itu Tuhan tidak akan biarkan kita hancur, terpuruk karena masalah kita. 在所有的困难里面，神不会叫我们因此而粉碎。 Tapi ketika kita bersama, melewatinya bersama dengan Tuhan, menghadapinya bersama dengan Tuhan, 因为我们经过患难是与神同在一起的， yakinlah bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, memegang kita. 让我们相信神与我们同在，坚固我们，帮助我们， Bukan 扶持 kita 我 loh yang 们。 memegang Tuhan ibu-ibu, tapi Tuhan yang memegang kita. 不是我们握住神的手，那是神握住我们的手。 Memegang bukan dengan asal-asalan, tapi dikatakan di sini dengan tangan kananku. 不是随随便便，那是用他的右手扶持我们。 Kenapa dipakai kata kanan ibu? 为什么用右手呢？ Karena kanan itu biasanya yang lebih apa? 右手一般来说 Ya, 比较有力， lebih kuat. 是吗？比较有力， Lebih punya power. 更有能力。 Nah itu meneguhkan kita bahwa kita ini ketika tergeletak sekalipun, Kak janji Tuhan sih tidak akan membiarkan kita sekalipun tidak tergeletak ya, tidak akan dibiarkan kita tergeletak. Tapi artinya sekalipun bobroknya hidup kita, hancurnya hidup kita, masalah beban berat hidup kita, yakin loh ada tangan Tuhan yang memegang. Dengan tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh otoritas, yang penuh power. 纵然我们有的时候会被一些的困难打倒，可是神的右手扶持我们。 Sehingga masalah itu membawa kita pada kemenangan. 在困难当中，神带领我们得胜。 Jadi ibu-ibu, kalau ada masalah, jangan mudah kita berkata apa? Stres aku, 所以有困难， pusing aku, 你不要说我头痛了， aduh males deh ke gereja. 我懒惰去教会了， Masalah juga tetap ada, 困难还是有的。 doa juga nggak terjawab. 我祷告不蒙应允， Ingat ibu-ibu ya, 记得 endingnya belum dapat. 我们还没有到末端， Kemenangan itu belum kita ada di tangan kita. 这个得胜还没有握在我们的手中。 Tapi sebelum kita menang, ingat dan percayalah 在 bahwa 得 Tuhan 胜 itu 之前， menyertai kita, meneguhkan, Tuhan menolong, Tuhan memegang kita. 扶持我们。 Amin ibu-ibu. Amen。 Mari kita satu dalam doa. 我们同心祷告。 Mohon untuk Musoneti boleh memimpin kita dalam doa tutup firman. 亲爱的天父上帝，我们非常感恩，主啊，你用你的话来安慰软弱的我们，常常灰心丧胆的我们。主啊，你再一次用你的话坚固我们，扶持我们，提醒我们很感恩。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Dengan firman-Mu ya Tuhan, Engkau menguatkan kami, menghibur kami yang lemah, yang seringkali mundur, yang seringkali kecewa. Dan Tuhan memberikan janji-janji yang begitu berharga buat kami. Kami berterima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua ya. 祝福给大家。谢谢大米传道给我们非常美好的信息。Terima kasih kepada Guru Injil Tami yang membawakan firman Tuhan yang begitu memberkati kita。神的话今天告诉我们说，在我们的生命里面，虽然有的时候我们会经过水河，可是我们不会被水的激流所冲去。我们经过火，并没有被烧毁。我们实在感谢主，因为天父看顾我们。Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa walaupun di dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari untuk melewati sungai, air, dan juga api, tetapi kita bersyukur kita melewati sungai, air tidak dihanyutkan. Kita melewati api, kita tidak dilalap oleh api karena Tuhan menjaga, memelihara kita. Kita angkat satu puji-pujian. Tuhan pelihara engkau, Tian Fu Pi Kan Ku.